Sakit Halkum. Assalamualaikum. Saya hulurkan kepada ustaz dan rakan-rakan yang berada di rumah sekalian. Saya mendoakan agar anda semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera hendaknya. Stay home, stay safe. Baiklah, hari ini saya, Wan Nur Anis Sofia binti Wan Zain dan rakan saya, Syadini binti Cik Isan akan membentangkan satu tajuk berkenaan jenayah dalam Islam, takzir. Sebelum saya kupas dengan lebih lanjut berkenaan takzir, elok sekiranya kita memahami terlebih dahulu berkenaan definisi takzir. Takzir dibahagikan kepada dua, iaitu pada bahasa dan juga pada istilah. Definisi pada bahasa ialah halangan, pencegahan atau pertolongan. Pada sudut istilah pula, takzir ialah satu hukuman terhadap perbuatan maksiat atau jenayah yang ditentukan qadarnya oleh syarak sama ada ia merupakan hak Allah atau hak manusia. Secara mudahnya, takzir ini merupakan satu hukuman yang dikenakan terhadap pesalah laku yang mana hukuman tersebut telah ditentukan qadarnya oleh syarak, yang mana syarak tersebut pula ialah sama ada syarak hak Allah ataupun hak manusia. Saya kira sudah jelas berkenaan definisi takzir. Pergi pula kepada hukuman takzir. Hukuman takzir dipecahkan kepada tiga, iaitu pertama, sebatan, kedua, tahanan dan ketiga, lain-lain yang boleh mencegah dan menakutkan seseorang daripada melakukan kesalahan. Selepas ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut berkenaan hukuman takzir pada slide seterusnya. Beralih kepada slide seterusnya, iaitu jenis hukuman takzir. Jenis hukuman takzir dibahagikan kepada 4. Pertama, hukuman mengenai tubuh badan seperti sebatan. Kedua, hukuman sekatan kebebasan seperti penjara, buang daerah dan lain-lain. Diingatkan, perintah kawalan pergerakan bukanlah antara hukuman sekatan kebebasan. Ketiga, hukuman berkaitan harta seperti denda. Dan keempat, pelbagai hukuman lain berdasarkan budi bicara pemerintah. Satu paparan video telah disediakan berkenaan pelaksanaan hukuman sebatan syariah. Anda semua boleh menontonnya selepas ini. Rangkuman daripada video tersebut ialah hukuman takzir ini tidak sampai mencederakan pesalah sehingga luka. Ini bermaksud hukuman takzir ini mempunyai prosedur-prosedur yang tertentu yang harus dijalankan oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab. Selain itu, kadar hayunan sebatan adalah sangat minimum serta rotan yang digunakan juga berbeza. Anda boleh melihatnya di dalam paparan video selepas ini. Pelaksanaan hukuman sebatan syariah mempunyai banyak perbezaan berbanding hukuman sebat jenayah sivil. Menurut pengarah Dasar Kepenjaraan Jabatan Penjara Malaysia, Dato' Abdul Aziz Abdul Razak, hukuman sebat bagi pesalah syariah tidak sampai mencederakan pesalah sehingga luka. Apa yang anda saksikan ini adalah demonstrasi hukuman sebat sebenar yang dikenakan ke atas pesalah syariah yang dilaksanakan oleh pihak Jabatan Penjara Malaysia. Jelas Dato' Abdul Aziz, prosedur hukuman tersebut dilaksanakan dengan sangat teliti yang turut disertai oleh pegawai perubatan untuk menilai tahap kesihatan pesalah. Sebatan juga dilakukan dengan kadar hayunan begitu minimum. Malah rotan yang digunakan juga adalah berbeza. Kalau syariah kita sebat tidak boleh mengangkat tangan kita, umpamanya kalau letak buku di ketiak yang tukang pelaksana tu, kalau sebat dia sampai mengangkat tangan buku tu jatuh bawah ketiak dia tadi, itu tidak salah. So dia tidak boleh mengangkat tangan tinggi. Hukuman sebat bagi pesalah syariah sebenarnya sudah lama dilaksanakan
Jabatan Penjara Malaysia melaksanakannya buat pertama kali di Penjara Pangkalan Cepa, Kelantan pada 1997. Bagaimanapun, tempat pelaksanaan hukuman tersebut bergantung kepada keputusan di dalam mahkamah. Pihak penjara akan laksanakan hukuman ini berdasarkan kepada perintah mahkamah syariah yang menjatuhkan hukuman. Ada berlaku kesalahan itu yang dijatuhkan mahkamah dijalankan di mahkamah. Ada kesalahan itu yang dijatuhkan mahkamah dijalankan di penjara. Tetapi di penjara ke ataupun di mahkamah kita laksanakan, agensi ataupun jabatan yang bertanggungjawab adalah penjara untuk laksanakan hukuman ni. Mereka ni mestilah dilaksanakan di tempat yang tertutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyambung pembintangan daripada Wan Nur Anis Sofia binti Wan Zain berkaitan dengan ta'zir. Okey, saya teruskan dengan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir dalam kanun jenayah syariah adalah hukuman yang tidak ditentukan Allah keadaannya atau bentuk hukuman itu dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Okey, di sini dapat saya terangkan bahawa ta'zir ini bukan ditentukan oleh Allah yang terdapat dalam Al-Quran ataupun Hadis, namun ia terserah kepada kebijaksanaan ulil amri. Namun pendapat para ulama pula berpendapat bahawa ta'zir tidak boleh menyamai sekurang-kurangnya hudud. Okey, dapat saya terangkan di sini perbezaan dengan ta'zir dan hudud. Ta'zir ni ditentukan oleh para ulul amri ataupun para ulama ataupun golongan bijak pandai. Namun hudud ni sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran. Okey, dapat lihat sini jenayah yang dilakukan oleh untuk dikenakan hukuman ta'zir dan hukuman hudud adalah berbeza. Okey, hukuman ta'zir ni adalah hukuman dera ke atas penjenayah-penjenayah yang telah disabitkan kesalahannya dalam mahkamah dan hukumannya tidak dikenakan hukuman hudud atau kisos kerana kesalahan yang dilakukan oleh penjenayah tidak termasuk di bawah kes yang membolehkannya dijatuhkan hukuman hudud atau kisos. Maknanya kesalahan ataupun jenayah yang dilakukan oleh penjenayah tersebut tidak selari dengan kes yang boleh dijatuhkan hukuman hudud atau kisos kerana hukuman ta'zir ni tahap hukuman dia berbeza dengan yang ditentukan dalam hudud ataupun kisos. Maknanya tahap dia tu berbezalah antara satu sama lain. Okey. Saya akan masuk berkaitan persoalan semasa kesalahan ta'zir berdasarkan Akta Kesalahan Jenayah Syariah Malaysia. Okey, contoh ataupun situasi saya ambil adalah mana-mana orang pada waktu berpuasa dalam bulan Ramadan. Okey, ciri-ciri kesalahan yang dilakukan adalah pertama seperti menjual pada mana-mana orang Islam makanan, minuman atau rokok untuk dimakan, diminum ataupun dihisap. Kerana kita tahu makan, minum, menghisap rokok adalah perkara yang dapat membatalkan puasa seseorang orang Islam itu. Okey, yang kedua adalah makan dan minum secara terbuka di tempat awam. Okey, antara hukuman yang dikenakan mengikut kesalahan itu adalah, bagi kesalahan pertama, hukuman yang dikenakan adalah didenda tidak melebihi RM1,000 Malaysia atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Okey, bagi kesalahan kedua, hukuman yang dikenakan adalah didenda tidak melebihi RM2,000 Malaysia atau dipenjara selama tempoh tidak melebihi 6 bulan ataupun kedua-duanya sekali. Okey, berikut merupakan isu semasa berkaitan dengan berkaitan dengan kesalahan ta'zir yang dilakukan berdasarkan jenayah-jenayah yang dilakukan oleh orang Islam tersebut. Okey, seterusnya saya akan masuk berkaitan dengan kuasa pengampunan. Apa itu kuasa pengampunan? Kuasa pengampunan ni hanya terdapat pada dalam kesalahan kisos dan ta'zir sahaja, dan kuasa pengampunan ni tidak terdapat dalam hukuman hudud. Okey, menurut jumhur ulama, orang yang berhak memberi pengampunan ialah waris mangsa yang mukallaf. Orang mukallaf ni adalah orang yang beragama Islam, maknanya Islam tu sudah sampai kepada dia, akhir balik dan waras. Okey, dalam jenayah ta'zir, pemerintah boleh memberikan pengampunan jika difikirkan perlu mengikut kesesuaian. Maknanya pengampunan tu boleh dibicarakan dalam jenayah ta'zir, tapi berdasarkan saranan
pemerintah jika difikirkan mengikut kesesuaiannya lah. Okey. Jenis atau kadar serta bentuk hukuman ta'zir itu adalah terserah kepada kearifan hakim untuk menentukan dan memilih hukuman yang patut dikenakan ke atas penjenayah. Kerana tujuan hukuman ta'zir adalah untuk menghalang penjenayah daripada mengulangi kembali kejahatan yang mereka lakukan, iaitu bukan untuk menyiksa mereka. Maknanya hukuman ta'zir ni jadikan sebagai tujuan untuk menghalang penjenayah itu daripada melakukan kejahatan ataupun jenayah yang mereka lakukan lah. Maknanya sebagai satu media untuk menyedarkan mereka daripada kesalahan yang mereka lakukan, dan tujuannya bukan untuk menyiksa mereka semata-mata. Okey, saya masuk kepada perbezaan ta'zir dan hudud. Okey, jenis perbezaan boleh tengok daripada yang pertama. Saya akan masuk berkaitan dengan kadar. Okey, kadar untuk ta'zir ni dia tidak ditentukan atau dihadkan oleh syarak. Maknanya tidak ditentukan oleh syarak lah. Maknanya dia tidak ditentukan oleh Allah, tidak terdapat dalam Al-Quran ataupun Al-Hadis. Tapi hudud ni ditentukan oleh syarak. Okey, jenis perbezaan yang kedua saya masuk dari aspek kewajipan. Okey, hukuman ta'zir ni wajib dikenakan, tetapi sekiranya tidak diberikan kemaafan. Ini kalau diberi kemaafan dan pengampunan, hukuman itu boleh digugurkan lah. Okey, yang bagi hudud pula mesti dilaksanakan tetapi harus memaafkan pelaku. Maknanya hukuman hudud itu perlu dikenakan, perlu dilaksanakan lah berdasarkan jenayah yang mereka lakukan. Okey. Perbezaan yang kedua adalah gugur hukuman. Maknanya hukuman itu boleh digugurkan ataupun tidak. Okey, bagi ta'zir kadang-kala hukuman itu gugur atas sebab kanak-kanak ataupun orang itu sudah hilang kewarasan. Okey, bagi hudud hukuman itu tidak akan gugur. Maknanya hukuman itu tetap akan dilaksanakan. Okey, bagi aspek yang keempat saya masuk kepada kesan taubat, iaitu bagi ta'zir gugur dengan sebab taubat. Maknanya kesan taubat itu maknanya akan gugur, tapi bagi hudud tidak gugur dengan taubat. Okey, jenis perbezaan hak Allah ataupun hak manusia. Lepas tu bagi ta'zir ni dia memelihara hak Allah dan manusia, tapi hudud ni memelihara hak Allah saja. Maknanya dilaksanakan kepada penjenayah yang melakukan hudud lah, kesalahan hudud. Hikmah hukuman ini dikenakan. Okey, kita tengok dari aspek pencegahan. Okey, amaran keras dengan janji-janji azab telah dinyatakan oleh syariah agar manusia tidak melakukan jenayah tersebut. Okey, maknanya amaran keras ni sebagai amaran keras untuk pencegahan hukuman tu. Okey, yang kedua, pencegahan jenayah ke arah keharmonian ummah. Maknanya kita tahu kalau untuk melahirkan satu ummah yang harmoni, maknanya kurang dari segi jenayah, sosial dan sebagainya lah. Okey, kita tengok dari segi pembalasan. Sebagai balasan kepada penjenayah tersebut, di samping memberi pembelaan dan keadilan kepada mangsa jenayah. Maknanya sesuatu hukuman itu dikenakan adalah untuk keadilan, kerana Islam amat menekankan keadilan supaya tidak ada yang ditindas. Dan aspek yang ketiga bagi hikmah hukuman kita boleh lihat dari aspek pemulihan, iaitu melahirkan kesedaran kepada orang yang melakukan jenayah. Hal ini demikian kerana kesedaran dapat dipupuk dalam diri apabila seseorang individu itu sedar akan kesalahan mereka lakukan. Okey, sebelum mereka sedar itu, hukuman ini juga menjadi salah satu medium untuk membolehkan mereka melihat kadar kesalahan yang mereka lakukan, kadar jenayah yang mereka lakukan tu berdasarkan hukuman yang dikenakan. Okey, kita juga dapat melihat dari segi pemeliharaan dari segi agama, jiwa, akal dan keturunan. Okey, pemeliharaan dari segi agama ni kita dapat lihat Islam ni sebagai agama yang adil, di mana menekankan pembelaan dan keadilan kepada semua kaum dan umat Islam ini agar tiada berlaku penindasan dan sebagainya. Okey, sekian sahaja daripada saya, Syerini binti Cik San dan Wana Anu Sofia binti Wan Zim berkaitan dengan ta'zir.